Hmm. Saya perubatan moden saya ambil ni, saya ambil dekat CUCMS. CUS apa Ustaz? CUCMS, Cyberjaya University. Oh. Saya ambil basic medical course for complementary practitioner. Yang itu ada MQA lah. Itu pun tak ada MQA juga. Dia hanya Hmm. sijil saja. Masa tu Faham. dia wawarkan apa semua kan, kita orang masuk lah. Hmm. Dia Hmm. okey lah, maknanya tak iktiraf pun paling tidak dapat ilmu, tahulah sikit. Hmm. Apa Betul. dia, anatomi, fisiologi, patologi, tahulah. Hmm. 4 bulan saya masuk tu. Oh, 4 bulan. Untuk Kursus tu medik saja punya. 4 bulan. Hmm. Ha, Hmm. sampai berdebat-berdebat lah dengan doktor. Sampai apa Kami, Ustaz? Sampai apa? kami, grup kami otai-otai ada. Otai-otai. Siapa je masa Berbahas. tu Ustaz? Ha? Siapa je Ustaz ingat tak? Siapa je masa tu yang ambil kos? Ambil Puan kos tu. Nasi ada? Ha. Antaranya Sarasi tak ada. Oh. Antaranya ialah abang kepada Syed Mahdi. Oh. Abang dia dah meninggal lah. Hmm. Apa dia tu, apa dia tu, kemudian siapa lagi yang orang homeopati yang mana orang hotel-hotel tu. Kemudian naturopati, kemudian Ricky-nya apa semua yang master-master tu. Kita ni biasa-biasa je, kita masuklah sekali tapi dapatlah manfaat-manfaatnya. Hmm. Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang Ricky? Ricky ni salah satu daripada teknik. Cumanya Ricky ni dia lebih kepada benda-benda yang berkaitan dengan benda metafizik ni dia kena hati-hati sikit lah. Bila bila tak apa, bila dia tak apa dah ada, kalau tak dia jaga betul, benda lain masuk. Jadi, Faham? faham. Jadi, Ustaz ada tak kenal yang orang metafizik yang tidak melencong ke arah ke jin ni? Ada tak yang betul-betul? Saya teringin nak belajar sebab saya suka tapi saya tak nak lah yang ada bercampur. Nak kata Teringin. sebab saya tak Ada berapa nak kenal. minat benda tu kan. Jadi Oh. saya tak adalah ni sangat, tapi ada kawan-kawan saya yang sebut. Ada yang tak ada, yang apa dia, yang tak ada guna apa-apanya ada. Begitu juga Oh. hinopsis. Sinopsis. Ha. Hinopsis tu antara yang ni juga tu untuk rawatan. Biasa Betul. kalau kita guna untuk orang-orang yang masalah Hmm. sekretari. Ustaz pernah tak nampak kat dalam TikTok tu yang diorang ada buat teknik tekan kat area macam bahu ke apa yang diorang kata tidur 6 saat tu. Ha. Itu pandangan Ustaz tu macam mana tu dia memang ada point dia tertentu ke? Ustaz tahu ke? Bahaya ke? Nah, dia nak kata dia ada pergi point tu. Point macam-macam dia pegang kat area bahu kan tapi tak tahu kat mana kan? Ya, ya. Sebenarnya kita ni kaya dengan poin-poin tu. Saya dulu adalah belajar sikit-sikit tapi mana kadang ngamalkannya nak apanya ni juga biasanya dia macam kita reset tau. Kita reset. Cuba dia teknik akupuntur. Teknik akupuntur dia ada teknik tu. Kita cucuk tu memang pitam lah orang. Pitam pensan lepas tu dia jaga okey lah. Oh, tapi tak bahaya lah macam dia tak blockage oksigen ke otak ke apa, tak ada lah. Sebab tengok. Tak ada. Dia ada tak ada. Okey lah. Cumanya kalau tekan lama mungkin boleh berlaku. Gitu. Dia ada kalau teknik tekan-tekan pada masalah tu. Dia sebenarnya yang kita belajar ni masih lagi apa? Masih lagi biasa-biasa ni, tahap-tahap biasa. Dia bukannya tahap grandmaster lagi tu. Itu Yang kira tahap kita tinggi lah tu Ustaz. biasanya tahap-tahap tinggi ni tekan-tekan 2-3 orang je dah. Dah ni dah. Yang macam totok jari tu kan, dia cap je, lepas tu orang dah menggeletik. Macam tu Yang itu tahap tinggi lah tu. Saya dulu pernah jumpa ada seorang tua. Orang tua tu dia, saya masa kaki saya patah dulu lah. Kaki saya bengkak. Saya pergi kat dia. Dia kata menituk orat. Dah meninggal lah sekarang. Tok Orat ni
Dia belajar di China 4 tahun 8 bulan. Maksud dia cerita lah. Masa tu dia SB. Dia dihantar ke China. Dia ni kerja polis. SB. Dia dihantar ke China tahun 70-an. Dia tak tahu nak buat apa. Dia kata dia ni lah. Dia belajar dia je. Dia belajar orang saraf ni. Rawatan-rawatan ni. Pernah sekali dia kata dia tak datang ke apa macam mana. Tak tahu dia sakit apa semua. Dia kena ulang balik semua. Dia punya ketat tak ketat dia. Lepas tu dia buat rawatan saya. Dia hafal berapa ribu orang-orang saraf dalam tubuh tu dia hafal. Dia ingat sesuatu. Dan dia usik saya tu, dia analisa saya tu, dia donasi saya tu. Dia tak usik macam biasa nadi kat nadi kita pegang tak. Dia usik dekat apa tu? Dekat di antara pergelangan tangan dengan pergelangan siku, siku. Dia usik situ, ditulis lembu. Dia usik bukannya dengan 2 jari, dengan 5 jari. Bila dia usik, lepas tu ditulis. Betul, kita mulakan, dia kata. Dia tekan satu badan ni. Ni poin ni. 1, 2, 3, 4, 5. Dia tekan tu, ya Allah. Ngeletek saya. Rasa menyesal datang saya. Tapi Alhamdulillah. Sembuh. Last sekali tu. Yang ni paling sakit dia kata. Tahan sikit jangan apa pula dia kata. Bila dia tekan tu, dia tekan. Masya Allah. Yang tu yang memang paling sakit lah. Tapi, selepas dia tekan tu, memang betul-betul kempis saya punya kaki. Maksudnya, tak ada lah. Bengkak tu. Anak kata ada ilmu-ilmu macam ni. Lepas tu saya beritahu, Tok, nak belajar boleh tak, Tok? Boleh, kata 4 tahun 8 bulan, kata. Kau rasa lah macam mana aku rasa belajar dulu, kata dia. Itulah. Lepas tu tak apalah. Macam tu tak apalah. Saya ambil tu. Ada lagi kurangnya tu, Ustaz. Tak ada. Tak ada. Sayang ilmunya tu. Sayang ilmunya. Dia kata, sayang tu kau tu meninggal kau pun semua sayang. Dia kata, nak belajar boleh. Dia kata 4 tahun 8 bulan. Dia kata. Itu parah tu. Ustaz, jomlah kita mulakan, Ustaz. Diorang ni tak datang masuk dah panggil dah. Dah 3:30 dah ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Untuk memberkati majlis, sama-sama kita buka dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah dan kurnia-Nya. Sama pagi petang ni dapat kita berjumpa lagi kan. InsyaAllah kita akan bincangkan apa dia tajuk ini berkaitan dengan air dan terapi mandian lah ya. Sekejap ya, ada telefon ya. Ustaz tak dengar lah, Ustaz. Saya cakap seorang ke cakap dengan orang lain? Tak dengar. Oh, ya ke? Saya orang telefon tadi, kejap lah. Okay.
Okey. Kat mana kita tadi? Oh, tapi sebab apa lepas telefon suara dia tak kuat Okey. Sekejap saya keluar jangan kerja saya masuk. Okey. Tak, saya tak dengar awak punya suara. Awak suara. Oh. Sekejap saya keluar jangan masuk lagi. Balik. Okey. 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 Kuat. Okay, insyaAllah. Sebelum tu saya buka dulu kan. Kalau ada apa, pertanyaan ke apa semua boleh ni. Ada? Tak ada. Tak ada? Belum ada idea nak tanya. Belum ada dia nak tanya? Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap saya linkkan dulu. Oh, tak ada. Sekejap. S. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Nampak Nampak? Okay. Air dan terapi mandian lah. Mana pula jadi macam tu pengajar. Lagi. Okey. Air dan nikmat Allah.
Air adalah nikmat daripada Allah pada makhluknya. Ia adalah salah satu juzuk kehidupan manusia yang penting. Air menghidupkan manusia, jin, binatang, tumbuhan, tanah dan alam kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy afala yu'minun." Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum sebagai benda yang satu. Lalu kami pisahkan antara keduanya. Dan kami jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup. Maka mengapa mereka tidak mahu beriman? Okay, ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bahawa kepentingan air. Air ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia sebenarnya awal lagi sebelum dijadikan manusia. Sebelum dijadikan manusia. Sebabnya bila Allah Ta'ala ciptakan arash, Allah SWT sebut dalam Quran, sungguhnya letakkan arash itu di atas air. Maka air ni nak kata hebat tak hebat dia, terkata tempat dia memang situ, tempat dia memang tempat yang tinggi. Iaitu apa? Iaitu air dengan arash itu sekali. Sebabnya bila air ni, bila dia, Allah Ta'ala ciptakan dia, dan ianya memberi kesan kepada semua makhluk. Beri kesan pada semua makhluk. Sebab kita, salah satu juzuk daripada kehidupan kita ialah air. Okay, berapa persen dalam tubuh kita ni berbentuk cecair? Siapa tahu? %70% berbentuk cecair. Itu sebabnya kalau dalam ilmu berkaitan dengan mizaj yang Ustaz Nasir ajar tu, cuba perhatikan lebih sikit berkaitan dengan cairan tubuh. Cairan tubuh tu antaranya dam, darah, yang pening, berdu kuning, yang betam, berdu hitam. Kemudian balgam. Berdu hitam, berdu kuning, darah, balgam. Api, tanah, air angin. Api, yang pening, berdu kuning. Darah, angin, tanah, berdu hitam. Kemudian balgam, air. Sebab dalam tubuh kita, bila air banyak, maka kita kena pastikan air mencukupi pada tubuh kita. Dan jangan berkurang. Satu. Yang keduanya, kadang-kadang cecair yang perlu dalam tubuh kita ni kena tengok. Antara selalu kita tengok ialah darah. Darah kena tengok lah, jangan pekat, jangan cair sangat, jangan pekat. Kemudian warna dia warna apa. Sebab apa kita nak jaga kesihatan kita. Belajar-belajar ni kalau kita sakit, orang lain sihat buat apa? Kan? Kita nak kita sihat. Orang lain tu kita tolong je. Jadi kan berubat-ubat, lepas tu kita sakit. Kita dah usaha, sakit juga, itu tak boleh kata apa, ujian Allah Ta'ala lah tu. Kan? Maksudnya kita dah laksanakan tanggungjawab dan tugas kita. Jadi itu sebabnya apa-apa hal, cuba perhatikan di dalam tubuh kita tu lah. Biasanya orang yang masalah banyak sikit ni ialah apa? Apabila cecair yang bersifatnya air tu, itu balgam tu banyak dalam tubuh. Tu di antara sunnahnya gurah di antaranya kan. Keluarkan segala lendi-lendi yang ada di paru-paru, di kepala kita, kan, di otak kita, bahagian-bahagian atas apa semua ni, dia banyak selesaikan masalah kalau ia terkait dengan balgam. Dan satu lagi, kalau kita tak gunakan gurah juga, gunakan herba. Herba yang sifatnya contohnya panas kering. Itu di antara nak merawat penyakit yang sifatnya balgam. Boleh. Kalau kita tengok, banyak balgam. Kalau tak nak buat gurah tak apa. Cari herba yang sifatnya panas kering. Tapi kena pantau lah panas kering tu berapa lama. Itu sebab obat, herba, kalau tuan-tuan bagi pada orang kan, jangan bagi terus, makan je. Apa-apa hal bagi tahu, jangan. Hadkan berapa bulan. Tapi jangan hadkan yang pendek sangat pula, dalam seminggu, 2 minggu. Kalau akar kayu, okey.
Akar kayu kalau tuan bagi kau orang, kata seminggu, rebus ni sampai habis, sampai dia tak ada rasa dah. Seminggu lepas tu datang balik. Tengok kan. Tu okey. Sebab akar kayu ni jenis herba yang cepat. Kes-kes kronik, saya syorkan akar kayu. Kan. Kemudian tapi kena selalu pantau lah. Kan. Ada pun kapsul ke apa semua, panjang sikit pun tak apa. Kan. Itu sebab kalau herba bentuk kapsul ke apa ke, dalam 5 ke 6 bulan tu kan, kalau misalnya kata tak ada kesan, tukar je. Sebab bukannya tu, walaupun dari segi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad unsurnya sama dah, tapi maknanya tak sesuai lah dengan herbanya. Itu kaedah dia kan. Jadi sebabnya air sangat penting dalam tubuh badan kita. Itu sebab kalau orang kurang air, biasanya dia akan jadi dehidrasi kan. Kalau misalnya kata dia ada penyakit-penyakit lain terkesan pada tubuh dia, biasanya orang lemah, kalau pergi panggil ambulan ke apa semua, kan dia cocok je. Macam masuk air garam tu. Ambil kau suap air garam. Kan? Itu segar balik. Kan? Dia gitu. Jadi maksudnya apa? Penting air dalam tubuh pada kehidupan manusia. Jadi sebutnya bila sebut menghidupkan manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, tanah dan alam itu ni, sebagai firman Allah Ta'ala, kan, ini persoalan Allah Ta'ala bagi. Tidakkah orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sungguhnya langit dan bumi ini asalnya semula satu bercantum. Kemudian dipisahkan. Kalau kita tengok dalam tafsir, memang ada begitu. Dipisahkan langit dengan bumi. Kan? Bumi ini dikatakan antaranya asal daripada matahari. Dipisahkan, kan? Kemudian dalam waktu-waktu yang lama, maka tersebab pada pusar bumi ini kan ada lava, ada orang kata apa, panasan daripada Allah Ta'ala ciptakan daripada matahari itu memang wujud lagi pada bumi kan. Itu satu. Kemudian yang menjadikan dia stabil apa semua ialah apa? Tanah, air kan, dan juga udara, itu angin. Itu sebabnya kalau kita tengok di sini, makhluk mana-mana pun perlukan air. Dan bagi saya lah, sebagai seorang perawat, kita kena jaga air yang kita minum. Kita kena tahu air yang kita minum. Kita kena tahu konsep apa benda yang kita, benda rawat-rawatan contohnya dengan obat, bentuk minum-minum ni kena faham, kena tahu. Kan? Itu sebab bagi saya, satu benda yang sangat, yang kata apa, besar Allah Ta'ala bagi kita ialah apa? Contohnya, dalam obat-obatan disebut dalam Quran iaitu madu. Madu ni salah satu daripada obatan yang berbentuk minuman masuk ke dalam tubuh. Kan? Bentuk dalam tubuh, ia jadi obat kepada kita. Sakit apa? Tak kisah sakit apa-apa. Tak kisah sakit apa-apa. Dia menjadi obat dalam tubuh kita. Kan? Dan ada kaedah-kaedah dia. Saya ada buku. Ini cerita buku Allah SWT. Buku banyak menampuk. Ni rawatan penyakit. Nampak tak? Nampak saya kan? Tak nampak saya? Tak ada. Tak nampak. Tak ada. Tak. Ustaz tunjuk dekat mana? Slide ke dekat gambar Ustaz ke? Kat gambar saya ada tak? Keluar tak? Tidak, tak ada. Oh, sorry, tak buka. Ni. Ni cerita tentang madu saja. Buku ni. Tebal betul. Berapa ratus itu? Tak ada ratus je, RM10 je. Oh, marvelous. RM35 je. Tak jual ke? Abdullah Al-Qari. Dalam ni cerita tentang rawatan-rawatan, ramuan-ramuan, obat-obatan kan. Kalau misalnya kata kau belajar dengan Syed Mahdi tu kan, ni untuk masalah ni. Tapi madu dia tak tinggal. Madu mesti ada. Masya Allah, hebat buku ni. Jadi boleh nak beli? cubalah cari dalam Shopee ke apa ke internet, insyaAllah ada. Tak tengok jap tajuknya Ustaz. Encyclopedia rawatan penyakit. Okey.
Yang ni cerita tentang madu. Masya Allah. Ada lagi. Saya banyak buku madu. Cuma tak bermadu lagi. Jangan Ustaz. Nanti kan kena kerja orang. Dari pasar je. Aduh, ya Rab. Tu cerita tentang. Itu cerita tentang maknanya madu. Madu ni, dia benda yang masuk ke dalam mulut. Kan? Ada madu yang kita gunakan madu saja untuk rawatan, ada kita gunakan jadikan dia air. Kan? Orang dulu-dulu jadikan dia buat mandian. Buat mandian. Kalau ikut sejarahnya dulu, kalau apa dulu, madu ni kan di antara untuk rawatan kulit, rawatan kecantikan. Jadi marvelous gitu kulit kan. Tapi kalau kita nak tengok segi madu pun segi pada mahal. Lainlah kalau mesti kata cari madu sendiri, tu lain cerita kan. Tapi nak katanya, madu tu Quran sebut. Bila Allah Ta'ala sebut, dia yang terbaik. Dia kena ingat itu ya. Bila Allah Ta'ala sebut, maka dia yang terbaik. The best lah. Jadi kena ingat tu je. Itu sebabnya bila benda yang terbaik, ada orang kata madu tu makan macam tu je, betul. Ada setengah campur air. Dan saya lebih kepada campur air sebenarnya. Jadi air juga maknanya memberi kesan yang besar juga. Penting juga dalam perubatan kita, terutamanya berkaitan dengan makan. Kalau misal kata, kan, herba-herba, di antara herba kita makan macam tu je, apa semua je, berbentuk cecair tu lagi bagus. Tu kalau misal kata ada siapa-siapa yang sakit kronik, kan, cuba cari mana-mana apa tu, tukang-tukang herba, orang yang pandai-pandai lah. Herba, ambil herba untuk mengecutkan. Contohnya ada masalah kanser ke, masalah orang kata apa, ada ketumbuhan ke apa ke, cuba cari berbanding dengan obat kapsul dengan obat rebusan. Bagus obat rebusan untuk rawatan-rawatan begitu. Dia kena ingat itu. Boleh? Okey. Caranya pun akan berbeza. Kalau akar-akar kayu, dia lebih kepada pati herba. Pati herba ni beza dengan rebusan herba. Herba-rebusan. Kalau rebusan herba ni biasanya lepas dia menggelegak 10 minit. Itu kita angkat dah. Kalau pati rebusan biasanya 2-3 jam. Kita renehkan herba tu. Untuk nak dapatkan dia punya jis pada akar kayu. Kan? Itu memang pure lah. Okey, gitu nah. Jadi nak sebut di sini ialah apa? Jin perlukan air. Kita perlukan air. Binatang perlukan air. Tumbuh-tumbuhan perlukan air. Semua memerlukan air. Kan? Kalau tak ada air, mati. Kan? Itu dah. Air dan Al-Quran. Air di dalam Al-Quran disebut sebanyak 63 kali. Antaranya firman Allah Ta'ala, afara'aitumul ma'alladhi tashrabun antum anzaltumuh minal muzni am nahnul munzilun. Selain dari itu, tidakkah kamu melihat air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan sebagai hujan? Atau kami yang menurunkannya? Nampak tak? Air yang kita minum ni, sebenarnya, kat mana asal dia? Antara dia ialah hujan. Itu sebab ada tempat tadahan hujan. Di negeri, setiap negeri ada tempat tadahan hujan dia. Kan? Tapi sekarang ni kebanyakan daripada air sungai, yang mana air hujan, kan? Dia tadahan hujan, kemudian mengalir ke sungai, sungai mengalir. Dari sungai itulah berlakunya kita buat hidro. Dari sungai itulah maknanya jadinya empangan-empangan untuk tahan air, untuk tersalurkan kepada kepada orang, rumah-rumah orang. Banyak tercemar disebabkan oleh apa? Oleh pembangunan. Tersebab bila tercemar, air berubah, maka dia akan cuba untuk apakan air tu? Bersihkan air. Dan pak saudara saya kerja di sini di Negeri Sembilan dipanggil Sain. Sebelum tu dia kerja JBA, Jabatan Bekalan Air. Lepas tu dia tukar Sain kan, semua swasta. Dia cerita masa JBA dulu dia kata, kita letak klorin je dia kata, nak bersihkan air. Tapi bila dah semakin sungai semakin teruk apa semua, kita letak asid dia kata. Nak bersihkan air tu asid. Tu sebab hati-hati hati-hati. Kalau kita nak minum daripada paip tu, pastikan ada penapi air. Macam saya buat 2-3 penapi air.
Yang paling luar, dalam ada satu, kemudian dekat tempat air yang keluar tu ada satu lagi. Saya buat banyak-banyak sikit lah kan. Untuk apa? Untuk kesihatan. Maksudnya, yang tu kenapa hati-hati. Sebagaimana saya sebut kat sini dulu kan, kenapa air yang kita ambil daripada paip tu terus, tanpa tapih, lepas tu kita masak dalam ceret, dia akan jadi berkali ganda dia punya logam berat dia. Sebab asid yang dah ada dalam air tu, dah ada dah asid. Kemudian masak pula dalam ceret besi. Lagilah maknanya bila kepanasan tu. Orang kata nak mati kuman lah apa semuanya. Dia macam tu sebenarnya. Kan? Nak mati kuman ke apa semua. Kuman ni ada benda ni, ada kuman yang mati. Ada kuman tak mati. Cuma sekarang ni kan, penapih-penapih itulah yang membantu kita untuk tapih klorin. Kan? Tapih klorin dan tu. Bagi saya sebenarnya pentingnya bila kita nak minum air ke, makan nasi ke, ruqyahkan air tu. Paling tidak dengan paling ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah Tuhanku, elokkan air ni. Tawarkan air ni kalau ada racun ke apa semua tawarkan. Itu sebab penting penting. Dalam makanan, minuman kita, bacalah bismillah. Jangan lupa baca bismillah. Okey. Air itu adalah kehidupan. Air minuman nikmat ahli syurga. Dalam syurga juga Allah Ta'ala sebut air juga jadi minuman nikmat mereka. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharu min ma'id ghairi azinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharum min asal musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfirah min rabbihim wa maghfirati min rabbihim kaman huwa khalida fi an-nar wa saqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Sifat syurga telah dijanji kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti berikut. Ada padanya beberapa sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Sungai yang mempunyai air yang tak berubah bau dan rasanya. Dan beberapa sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Ada sungai susu lagi. Kan? Serta beberapa sungai dari arak yang lazat dari orang-orangnya, bagi orang-orang yang meminumnya. Ada sungai arak. Itu sebab kita orang Islam haram kita minum arak di dunia ni. Tapi kalau kita masuk syurga besok, arak jadi halal. Kan? Boleh nah? Kemudian Ustaz ada slide tak? tak nampak saya? Sorry. Nasib baik tegur. Saya padamkan tadi dah. Gitu. Okey. Serta beberapa sungai arak yang lazat bagi orang yang meminumnya dan juga beberapa sungai madu yang suci bersih. Ada sungai madu lagi. Cuba bayangkan sungai tu madu tu jadi air sungai tu ialah madu. Hebat tak? Yang suci bersih. Dan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan. Lepas tu ada buah-buahan pula, kan? Serta keredaan dari Tuhan mereka. Yang ini penting, redha daripada Tuhan mereka. Adakah orang-orang yang tinggal kekal dalam syurga yang semikian itu keadaannya sama seperti orang-orang yang tinggal kekal dalam neraka? Tak sama. Kalau neraka diberi minum air yang menggelegak sehingga menjadi isi perut mereka hancur. Sudah tentu tak sama. Syurga ni, nikmat syurga memang nikmat yang tidak ada bandingannya. Kita bayang macam mana pula dia takkan sama. Nikmat itu lebih lagi daripada apa bayangan kita. Bagaimana sabda Rasulullah, ma la ainun ra'at wala uzunun sami'an wala khatara ala qalbi bashar. Sifat syurga itu ialah apa? Ma la ainun ra'at, tak pernah ternampak di mata, tak pernah terbayang di mata. Wala uzunun sami'an, kan? Kita dengar macam manalah syurga, tapi sebenarnya syurga bukan begitu. Syurga lebih nikmat daripada itu. Wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlintas di hati manusia nikmat syurga ni begini. Allah Ta'ala sebut begini, kita nampak macam sungai. Sungai kita kan dia mengalir kan. Susu lah, apa semua. Sebenarnya lebih lagi
nikmatnya, kan? Benda-benda macam tu di dalam syurga, kan? Walaupun kita dengar macam ni, tapi sebenarnya lebih nikmat lagi. Dan kita tak tahu macam mana nikmat tu, kan? Dia tu maknanya air. Dan air adalah minuman ahli syurga. Okay. Rasa dahaga adalah rasa dahaga adalah masa-masa yang berbahaya. Okey. Maksudnya apa? Di sini ialah rasa dahaga salah satu daripada masalah penting yang turut menentukan perjalanan hidup manusia. Saya cerita tentang air dulu lepas tu kan baru kita tentang mandi Sebab air ni penting sebenarnya. Bagi saya, bila saya sebut air itu obat, maka kita kena tahu apakah air itu sebenarnya. Kan? Fenomena ini mendapat banyak perhatian ilmuwan kerana mereka ingin mengetahui mekanisme proses timbulnya rasa dahaga. Mereka mendapati ternyata tubuh pada mulanya berusaha untuk tidak berhajat pada air melalui hormon-hormon tertentu yang diatur oleh pusat otak bahagian atas. Okay. Hormon-hormon inilah yang memperlambatkan proses pembuangan yang dilakukan oleh air. Dengan kata lain, hormon-hormon tersebut berusaha memperlambatkan kerja buah pinggang untuk membuang sisa proses penyaringan melalui saluran kencing. Maka tatkala tuntutan tubuh terhadap kadar air mencukupi bagi tubuh terus berlangsung, maka saat itulah rasa dahaga akan muncul. Di mana kadar besar dan kecil rasa dahaga tersebut bergantung pada kadar air yang diperlukan tubuh. Itu sebab bila kita rasa dahaga, itu memang kita dah teruk dah tu. Maksudnya apa? Kurang sangat dah air dalam tubuh badan kita. Atau sebab bila kita nak jadikan air ini sebagai amalan, minum je. Tu kaedah saya, air ni dia letak di mana-mana. Kan? Air kita tu letak di dapur ada, kemudian di tengah ada, dalam bilik ada, di ruang tamu ada, di pejabat ada, kan? Rawatan kita ada. Nampak minum. Itu kaedah yang dulu saya gunakan yang saya gunakan. Atau sebab apa kita tak nak? Biasanya kalau haus, baru pergi dapur. Itu dah rasa haus. Ni tak, kita nampak, kita minum. Nampak, minum. Kan? Kemudian target. Kan? Kita ni kena perlu apa? Air. Saya sebut ni sebab apa? Air ni lah kekuatan sebenarnya. Air kekuatan bagi kita. Jadi maksudnya apa? Jangan bagi diri kita ni kena rasa dahaga. Kalau dahaga tu memang kurang air sangat-sangat lah tu. Okey. Beberapa kadar air yang perlu diperlukan setiap hari. Berapa? Keperluan tubuh terhadap air berbeza-beza sesuai dengan perbezaan berat badan dan suhu tubuh. Di mana akan kita jumpai beberapa bahawa kanak-kanak dari usia 10 sampai 15 tahun memerlukan sekitar 38 mm air per 1 kg dari berat badan. 38 mm. 1 liter 1000 mm kan? Mana kalkulator? Betul. Cuba kira kalau orang tu 90 kg, berapa mm diperlukan? Berapa liter air diperlukan? Yap. 90 kg. Ni kanak-kanak kan? Kanak-kanak. Sedang orang dewasa dalam keadaan suhu panas normal memerlukan 38 mm air per 1 kilogram dari berat badan. 1 kilogram berat badan. 38 kali 90. 3.4. Maknanya 3 liter setengah. 2 botol besar, botol air besar tu, kena 1 liter setengah, lebih sikit. Begitulah. Kalau kita nak bagi syorkan kepada pasien kita apa semua, kira macam ni. Okay. Air terbaik adalah yang turun dari langit dan keluar daripada bumi.
Firman Allah, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Mubarakan fa'ambatna bih jannatin wa habbal hasid. Dan juga kami telah menurunkan dari langit air hujan yang penuh keberkatan. Itulah apa dalam tafsir katakan faedahnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pokok-pokok tanaman, buah-buahan, biji-bijian yang dituai. Itu di antara di antara kelebihan air yang turun dari langit. Disebut ma'an mubarakan, air yang diberkati. Maksudnya air yang berkat tu ialah air yang turun daripada langit. Itu sebab kadang-kadang orang buat air hujan malam Jumaat ke apa semua ke, air hujan tu yang ni dia. Hujah mereka. Yang nak percaya boleh percaya, yang tak nak percaya tutup berulang. Tapi inilah di antara yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan, ma'an mubarakan, yang tumbuh padanya jannat, itu tanam-tanaman, pohon-pohonan, buah-buahan dan biji-bijian, dan wahabbal hasid, subur. Okey. Kemudian Nabi SAW bersabda, khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u zamzam fihi ta'amun minat ta'mi wa shifa'un minas saqam. Gitu. Sebab apa? Sebaik-baik air di atas muka bumi ialah air zam-zam. Padanya terdapat makanan yang mengenyangkan dan penawar bagi daripada penyakit. Itu air zam-zam. Nisbah yang dikatakan air yang keluar pada bumi itu jugalah. Maknanya kalau air zam-zam tu air yang terbaik, maka air yang keluar daripada bumi yang lain pada zam-zam juga, taklah sehebat zam-zam, tapi maknanya ada guna dan juga ada khasiat dia. Antaranya macam air mineral. Air mineral. Sebab kita kalau boleh nak minum air mineral. Kita ni apa yang kita minum, apa yang kita masuk dalam tubuh kita, itulah dia kita. Kita banyak minum air, kita sihat. Air macam mana kita? Contoh kan, kalau tuan-tuan duit banyak sikit, belilah yang okey-okey sikit, air mineral yang okey sikit. Contohnya yang pH tinggi. Apa dia? Contoh air gau. Air gau di antara pH tinggi, tuan-tuan ya. Selain daripada air zam-zam tu air gau. Kalau gau Pahang tu lah, sungai gau tu. Kan? Tu ada mata air daripada gau tu, tu di antara pH tinggi. Bagus tu. Ataupun mana-mana yang tempat. Dan kalau tak ada, cari air mineral. Cuba elakkanlah. Kalau kita nak minum, kita sendiri kita nak minum, kalau ada pilihan, elakkanlah meminum air RO ataupun air minuman. Air minuman tu, dia punya status dia RO, reverse osmosis. Seperti mana, minta maaf kalau sebut, macam air kowe, air apa, cukur kan? Koko ke apa? Koko. Air koko. Itu air RO Orang yang nak jual air ni biasanya dia akan ada keluarkan research je. Ni kesaksian. Orang yang bersebut air mineral ni ada kesaksian kan. Tapi tak apalah. Itu bahagian masing-masing. Cumanya dia ambil logik ya. Air yang keluar daripada bumi yang terbaik, air zam-zam, maka air keluar yang lain tu juga ada terbaik. Air yang turun daripada langit itulah air yang terbaik. Kan? Ambil logik lah. Supaya juga kalau orang tanya saya, madu mana yang bagus Ustaz? Madu kelulut ke madu lebah? Tuan-tuan nak jawab macam mana? Saya jawab. Ke penyakit. Dan ini bukan cerita rawatan. Antara madu lebah dengan madu kelulut, mana yang lebih baik? Madu lebah. Tak dinafikan dua-dua baik. Mana yang lebih baik? Kelulut. Sebab apa madu kelulut, saya tanya? Sebab dia hutan, dia kat hutan dia kelulut tu. Hutan Sebab apa madu lebah? Siapa jawab madu lebah ni? Sebab disebutkan dalam Quran. Disebut dalam hadis.
Tu jawapan dia. Disebut dalam Al-Quran dulu. Apa yang disebut dalam Al-Quran, attack yang itu. Kemudian yang kedua disebut dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih. Al-Quran sebut apa? Yakhrujuna min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fi syifa' linnas. Keluar daripada perut lebah itu minuman berbagai warna, penyembuh bagi manusia. Okey. Dalam surah apa tu? Nah, An-Nahl. Nahl tu apa? Lebah. Maka yang terbaik ialah lebah. Itu logik je. Allah Ta'ala sebut dalam surah lebah. Ha yang ada itu keluar daripada perut, nya itu lebah. Kan? Penyembuh bagi manusia. Maksudnya madu lebah. Okey. Madu kelulut baik tak? Baik. Dia ada keluarga daripada lebah. Cumanya kalau tengok pada Quran tadi, yang dimaksudkan dengan situ tadi ialah apa? Madu lebah betul kan? Lebah betul kan? Dia keluar. Ha tu lebah betul. Lebah. An-Nahlu tu lebah. Kan? Maka yang itulah yang terbaik. Benda tu tak fikir pun kan. Apa ni Quran sebut? Ha. Kelulut. Kelulut is kelulut. Kelulut tu lebah ke? Kalau ikut dari segi dia punya apa dia keluarga lebah. Dia keluarga lebah, tapi dia bukannya lebah. Dia kelulut. Macam pokok. Kalau kita farmakologi pokok, kalau kita kaji, ada spesies-spesies. Contohnya pokok bakung. Pokok bakung, keluarga dia keluarga apa? Keluarga dengan apa dia, tembaga suasa. Tu keluarga dia tu. Keluarga dia tu pattern ni semua. Tapi berbeza-beza. Kan pokok bakung, daunnya besar. Walaupun dan panjang. Pokok bakung, daun dia kecil. Tapi panjang. Spesiesnya sama. Obat tak? Obat. Tapi maknanya masing-masing ada khasiat-khasiat tersendiri. Begitu juga dengan madu tadi. Madu lebah ada khasiat sendiri. Madu kelulut ada khasiat sendiri. Tapi mana yang lebih baik? Sebut mana yang lebih baik, apa yang Allah Ta'ala kata? Apa yang Rasul kata? Kalau madu lebah, agree sajalah madu lebah. Siapa nak beramal madu lebah, silakan. Siapa nak beramal madu kelulut, silakan. Tapi dalam konsep ni, dipanggil konsep ni, konsep ilmu ni kan, kita akurlah yang gitu. Nampak? Gitu. Jadi maksudnya apa? Ini di antara air yang keluar daripada bumi itu kan. Itu sebab dalam kitab fiqh disebut. Air mutlak itu ialah air yang keluar daripada bumi. Antaranya dan turun daripada langit. Apa dia? Mata air, air sungai, air salji, air embun. Kan? Itu semua di antara air-air disebut air ma'ul mutlak. Ma'ul mutlak. Itu apa dia? Macam perigi mata air. Air perigi itu mata air. Tahu nak macam mana nak tahu ada mata air, tak ada mata air dekat tanah tak? Siapa tahu kat sini dalam? Dia check macam mana? Oh, tak boleh yang tu. Dia kena check. Tahu tak macam mana cara nak check dia? Ada setengah orang dia ambil kelapa. Dia letak di atas ni, dia jalan kat tanah tu. Kalau kelapa tu tegak, tegak dia kan? Biasanya bawah tu ada air. Ni petua. Boleh? Nanti cuba. Cek dekat tanah masing-masing. Ambil kelapa tu kan, kupas kulit dia. Tinggal kelapa, kemudian yang conet atas tu tinggalkan. Conet atas. Kelapa tua lah. Kan kalau kebetulan nak masak kan semua kan. Ambil. Letakkan dia, tidurkan dia kat sini.
Bawa jalan ke tanah tu, jalan, kalau tiba-tiba dia dia tegak kan. Ulang banyak kali. Kalau berlaku di tempat yang sama tu, tegak begitu tu, biasanya bawah tu ada mata air. Saya ingat kan? Saya ingat kan tidur kan itu. Biasanya sampai ke mata air dia akan tegak. Tengok. Itu di antara tua, orang tua-tua nak cari mata air. Satu lagi, kaedah dia, ambil besi, bukan besi lah, logam, betul dawai logam, serongkan dia. Buatkan L begitu. Panjangkan ini ke L. Lepas tu, kita pegang. Buat dua. Tak gitu. Biarlah dia ke depan. Bawa jalan. Jalan. Sampai satu tempat, logam tu akan bertemu. Bertemu. Tempat bertemu tu, buat ulang banyak kali. Dia bertemu tak kat situ. Kalau dia banyak bertemu, lalu situ bertemu. Lalu situ bertemu. Bermaksud bawah tu ada air. Boleh? Ya. Dulu saya buat 2L tu yang belah pendek dan juga panjang kan. Yang pendek tu saya masukkan dalam straw. Tahu straw kan? Masukkan straw tu. Dalam straw tu supaya kita pegang tak mempengaruhi besi tu. Okey. Bawa je jalan je kat tanah tu. Kalau dia besi tu tiba-tiba dia bercantum, maksudnya bawah tu ada air. Kena ulanglah banyak kali. Tempat yang sama berlaku begitu. Bermaksud boleh gali kat situ untuk jadikan dia perigi ataupun boring air ke apa kan. Boleh? Tu betul. Tak percaya, kalau nak lebih lagi apa, tak nak buat lagi, cuba tengok YouTube. YouTube dah ada orang buat. Memang betul, memang tu cara orang dulu-dulu macam mana nak cari mata air. Okey. Tu tubuh manusia berisi 70% air. Air adalah unsur alam yang paling banyak di bumi di mana ia meliputi 70% permukaan bumi. Ia ada di samudra, sungai, danau, air juga ada di bawah tanah, di udara yang kita hirup, di dalam tubuh haiwan, sayur-sayuran, buah-buahan dan di mana saja. Agar seluruh makhluk hidup baik itu seperti tanaman, haiwan dan manusia dapat terus hidup, maka mereka semua harus memiliki air. Bila kita mengamati seluruh makhluk hidup, pasti akan kita jumpai bahawa secara umum keseluruhannya terdiri atas unsur air. Tubuh manusia sendiri mengandungi 70% air, iaitu sama dengan 2/3 badan manusia. Begitu juga dengan ayam, yang 3/4 tubuhnya terdiri pada air. Dan juga 4/5 air pada buah nanas. Itu sebagai contoh lah. Maknanya semuanya ada unsur air. Jadi maksudnya kita ni ada unsur air. Kurang air, kita masalah. Kan? Terlebih air pun masalah. Tapi biasanya terkurang air lah masalah kita. Kalau kita pergi ke hospital, macam orang lemah ke sakit ke apa semua, pensan ke, pergi ke hospital, di drip air. Lepas drip air tu, lega sikit. Biasanya gitu. Terutama jangan orang stres ke, orang darah tinggi macam ni, hati-hati. Jangan kurang air. Boleh Okay. Ada soalan tak dalam setakat ni berkaitan dengan air? Okay. Organ penghadaman amat memerlukan air. Para ilmuwan bidang anatomi tubuh telah bersepakat bahawa air adalah unsur utama dalam jasad semua makhluk hidup, sama ada pada haiwan maupun tumbuh-tumbuhan. Air boleh masuk ke seluruh sel tubuh, sari-sari makanan, cecair darah dan juga yang lainnya tanpa terkecuali. Oleh itu, air sudah menjadi keperluan utama dalam kehidupan. Di mana air merupakan salah satu 4 unsur utama dalam proses penciptaan, iaitu air, api, udara dan juga tanah. Itu sebab pemandi sangat-sangat mandi dengan air tentu sangat memberi kesan pada tubuh. Sebab air itu boleh meresap ke dalam kulit. Nampak tak?
Air boleh meresap ke dalam kulit. Kan? Kalau kita mandi dengan air apa? Kesan dia lain. Mandi air biasa, kesan dia lain. Mandi air kotor, kesan dia lain. Mandi air bersih, kesan dia lain. Itu sebab rugi. Sekali-sekala kalau air hujan, mandilah dengan air hujan. Kan? Buang kita punya persepsi, mandi hujan nanti demam. Buang persepsi itu. Rugi. Sebab air hujan itu berkat. Kan? Boleh Siapa sini berpendapat bahawa air hujan tu mandi hujan boleh datangkan demam? Tapi ada orang cakap mandi hujan yang mula-mula turun tu biar dulu. Nanti dah lama sikit baru kita mandi. Tu tak ada masalah. Betul ke Ustaz? Ya. Maknanya dia Sebab punya chemical apa benda yang Ya. tercemar tu dia dah turun dulu baru yang bersih. Betul. Di udara kita ni tak tahu macam-macam. Contohnya macam saya. Saya duduk di Senawang. Senawang ni kalau saya pergi ke depan sikit Senawang sana tu, malam-malam kadang bau busuk, bau daripada kilang. Kilang tu chemical tu dilepaskannya. Padahal sekitar kilang tu banyak rumah. Saya rasa rosak orang sini tu. Rosak tu. Benda yang kita hidup ni kan, kalau kita belajar berkaitan dengan udara ni, nafas ni kan, udara kan, oksigen ni dia mempengaruhi tau. Contoh, orang yang bekerja di kilang yang ada chemical boleh rosak badannya kalau tak jaga. Orang yang bekerja di pam minyak boleh rosak badannya kalau tak jaga. Orang yang bekerja di bengkel kan, bau minyak lah apa semua boleh rosak badan kalau tak jaga. Kalau orang bekerja di kilang yang tu juga, yang ada chemical, ataupun duduk di sekitar kilang itu, yang mana kilang tu melepaskan dia punya ke udara kan, terbau habis apa semua, rosak tubuh badan orang. Jadi kita jaga yang itu kan. Kalau misalnya kata ada bau-bau yang apa kan, dia lain kalau bau segerap. Tahu bau segerap? Bau getah. Tak tahu tak bau getah? Dia bau getah tu dia lain, dia semula jadi yang tu. Yang ni chemical punya apa kan, bahan chemical ni lepaskan udara tu. Bila kita bau tu, kalau kita rawat orang kan, kalau pergi rumah dia ke apa tu, cuba tengok tempat dia tu. Keadaan dia, bau rumah dia, udara yang masuk, kemudiannya pencahayaan, semua tu di antara faktor-faktor melambat atau mempercepatkan perawatan. Ni kalau kita pergi rumah orang kan, tengok bawah pencawang ke, bawah laluan elektrik ke, ataupun ada dekat lembah ke, kat bukit ke, kat paya ke, kan, kat paya lembab. Biasanya kalau kelembapan ni, biasanya unsur penyakit dia pun unsur berkaitan kelembapan. Maka kadang-kadang terpaksa kalau dia kata dibuat sesuatu untuk bagi kepanasan, buat sifat kering, sifatnya api, kena buat. Ataupun pindahkan dia untuk sementara waktu pun kena buat. Nampak tak? Ini kalau misalnya kata ada setengah orang kata apa, dah buat tak, dah merawat tak sembuh-sembuh. Kadang-kadang kena tengok juga keadaan tu. Kan? Di samping gaya hidup, pemakanan dia, tidur dia, budaya hidup dia macam mana, persekitar pun sangat penting. Okey. Kemudian, antara manfaat bagi tubuh ialah bahawa organ penghadaman tidak dapat berfungsi apabila tidak dibantu. Okey. Begitu pula dengan saki-baki, proses penghadaman tidak akan boleh dikeluarkan jika manusia maupun haiwan tidak meminum air, di mana saki-baki penghadaman tersebut akan dikeluarkan melalui air kencing, peluh maupun buang air besar. Saya ingat kawan saya ni dia mengaji Syria. Ada satu ketika cuti, dia pergi ke Arab Saudi. Buat umrah lah. Dia umrah, kemudian dia nak tunggu haji, kena tangkap. Dia nak kena tangkap, nak dihantar, ditangkap, dimasuk dalam lock-up tu. Dimasuk dalam lock-up. Kawan saya tu kena berminggu. Dia makan sikit je. Makan sikit, air seteguk je. Tanya dia kenapa dia? Sebab dia tak nak buang air. Dia tak nak buang air. Sebab tempat buang air dia tu tak bertutup.
Kalau contoh sudut rumah kan begitu kan. Ni sudut rumah lah. Lubang dia kat sini. Kita tak boleh nak menghadap dinding, nak tak nak terpaksa menghadap sana. Sana orang nampak. Nampak tak? Jadi dia usaha untuk apa? Tak nak. Dia ambil itu untuk apa? Nak hidup dia. Dia makan sikit, kemudian minum air sikit. Cukup. Kencing tidak, apa tidak. Seminggu saja. Dia kena tahan. Seminggu tu dia tak buang air. Sebab apa? Sebab tak ada penolakan air. Cuba dia makan banyak. Kejap je buang air. Kan? Tapi kalau lock up di belah negara Arab macam tu tuan. Sebab saya pernah masuk lock up, saya tahu. Lock up negara Arab ni dahsyat. Gangster-gangster masuk dalam tu. Baiklah kita ni tak gangster dah. Jadi tak lama lah. Saya masuk 1 hari saja. Pengalaman hidup. Di Mesir dia ada undang-undang, dipanggil undang-undang yang tak boleh suatu rumah tu sekiranya dicurigai kan berkumpul 5 orang ke atas dalam satu rumah, kerajaan boleh tangkap, boleh serang apa semua tanpa waran. Boleh ambil, boleh cekau kan tanpa waran. Kebetulan kami tu 7 orang. Datang SB apa semua tengok masuk dalam Black Maria dia. Masa tu musim sejuk dah tu. Saya pakai selapis je. Allah, sejuk tak tahulah. Masuk dalam lock up dia. Sehari dalam lock up dia dengan orang-orang tu bergaduh dalam tu apa semua tu. Jadi situ saya tengok, macam ni tandas dia. Lawan lagi tandas kita. Dengar-dengar saya tanya-tanya orang kawan penjaga kan. Penjara apa dia tandas dalam lock up penjara kita tu okey lagi. Kat dia tak ada mana ada pengadang mana apa. Kalau nak kata duduklah tu menghadap ke orang tu gitu. Jadi itu pengalaman lah. Okay. Saya tu sebab dia tuduh kita orang ni irhabi. Irhabi tahu tak? Teroris. Tapi bukti tak ada. Itu lah lepas hari dia tangkap kita orang tu, lepas tu dikeluarkan lah. Kan, tanpa ada apa-apa syarat dan juga agaknya. Saya kebetulan saya tak bawa pasport, saya tak bawa iqamah saya habis. Saya punya visa dah habis, apa semua habis. Kan, kena balik dah ni. Alhamdulillah lah. Kan, sebab ditangkap tu di atas pertuduhan dianggap kita teroris kan. Padahal kita tak pun. Malaysia kan. Okey. Begitu dah. Terus, 7 bahaya yang mengancam anda ketika tidak minum air. Yang pertama, kekeringan. Rasa lelah, kurang semangat. Ini akan berlaku. Kurang air ni dia. Hilang kemampuan untuk mengatur suhu badan. Suhu dia akan kacau. Hilang keseimbangan tubuh. Tubuh, kan, masalah. Kan. Kemudian, sukar buang air besar. Ini di antara kesan-kesan kurang minum air. Tak minum air. Ataupun kurang daripada keperluan tubuh tu. Sakit buah pinggang. Saya nak sebut di sini, hilang keseimbangan tubuh kerana jadi letih, badan jadi letih. Kenapa lah badan jadi letih kan? Biasanya kadang-kadang mana letih? Sebenarnya kadang air je. Terutama orang yang bekerja di tempat yang ada aircon selalu dibuka. Sebenarnya aircon itu menarik air di dalam tubuh kita. Kena hati-hati Pesarawatan ada aircon, banyak minum air. Kita kerja pejabat, banyak minum air. Sebab apa? Sebab air dalam tubuh kita tu ditarik. Okey. Kemudian, bila kita air kurang, kita hilang simbang lah. Terus setengah-setengah orang ada penyakit tu jadi kolap lah, jadi gebah lah, apalah. Pergi hospital, di drip. Drip settle. Kadang pergi kecemasan, di drip je. Okay. Boleh sakit buah pinggang. Sakit buah pinggang di antara simptom yang tersebab ialah kekurangan air. Apatah lagi orang yang orang yang makan herba. Orang makan herba, kurang minum air, dia boleh kesan pada buah pinggang.
Orang makan ubat hospital, kurang minum air, dia akan beri kesan kepada buah pinggang. Hati-hati dah. Siapa-siapa di kalangan kita yang makan ubat hospital atau makan herba, kurang minum air, bahaya. Itu sebab kalau boleh jadikan amalan. Minum air herba, kan, ambil segelas air kosong. Pergi mana-mana, nak makan dengan anak, dengan family semua, ambil air manis, ambil air kosong satu. Jadikan budaya. Sebenarnya satu tu cawan tu tak cukup tu. Tapi tak apalah, daripada tak buat langsung. Kena buat macam tu. Kalau tak nanti bahaya. Saya setakat ni Alhamdulillah lah. Sebenarnya sejarah hidup saya sakit awal lagi. Senawi 3 saya dah sakit. Senawi 3 ni tingkatan 5 lah. Tingkatan 6 rendah lah. Kan? Senawi 4 tingkatan 6 atas lebih kurangnya tu. Saya dah sakit ketika senawi 3. Saya anxiety, kemurungan. Tapi azam saya nak pergi ke Mesir tu kuat. Saya belajar pulut betul-betul. Kira gila-gila lah. Kan? Alhamdulillah dapat juga ke Mesir. Sampai di Mesir, saya sakit lagi. Itulah jadi asbab kepada saya belajar semua ni. Saya pergi Mesir tahun 93. Saya masuk Ma'had Bu'us tahun 94. 95 baru saya masuk kuliah Azhar. Saya balik tahun 2004. 2004 saya sakit lagi. Saya kahwin di Mesir. Agak-agak obatnya kahwin kot kata. Tu sebab saya kahwin. Kahwin di Mesir. Rupa-rupanya tak juga. 2004 saya balik, saya belajar semua perawatan. Dengan niat saya nak merawat diri saya sendiri. Tapi memang masa di sini lah, saya acupuncture saya boleh acupuncture sendiri, saya cucuk sendiri. Kadang-kadang 30 jarum saya cucuk pada saya. Saya bekam sendiri. Melainkan tempat-tempat yang tak tercapai kat tangan tu, saya suruh anak atau isteri saya bekam. Saya buat herba saya buat. Saya belajar herba, kadang saya cari herba sendiri. Kan? Beli tu, benar belilah. Kalau yang herba sendiri pun saya buat juga. Tujuan dia apa? Untuk merawat diri sendiri. Sebab saya dulu sampai satu tahap, sebelum saya belajar semua ni, saya tak boleh duduk tepi pantai. Duduk tepi pantai 10 minit saya pitam. Tapi Alhamdulillah, lepas belajar apa semua ni, pantai ke apa semua dah boleh semua dah. Sebab bagi saya lah, bila kita dah mengalami benda ni semua, penting sangat menjaga kesihatan. Sebab saya tahu, orang perawat ni tak semua sihat. Kan? Mesti ada masalah-masalah juga. Dan cuba hadapi masalah tu. Jangan mengharapkan pada orang lain. Tapi kita dah belajar ni, kan? Harapkanlah pada ilmu yang kita belajar untuk membuat obat-obat kita sendiri. Boleh InsyaAllah? Okay. Kemudian mendatangkan sifat pelupa, kekeringan pada mata, mulut dan juga kulit. Itu sebab orang menghafal Quran, contohnya kan, orang menghafal ilmu, ni kalau study ni nak periksa nanti ni, air kena banyak minum. Air kena banyak minum. Dan sebaik-baiknya rukiahkan air tu. Kan? Bacakan ayat untuk apa? Untuk kuat ingatan. Kan? Apa dia? Banyak. Apa dia doa-doa dia. Bacakan ke air tu, minum. Minum. Sambil study, sambil apa tu. Mudah-mudahan insyaAllah. Kalau kurang minum air ni, mendatangkan sifat pelupa. Kekeringan pada mata, mulut dan kulit. Itu di antara biasa-biasa lah. Kita tengok kering tu apa semua tu, memang dah. Okey. Bilakah segelas air menjadi masalah? Segelas air boleh menjadi sumber masalah bagi makanan dan kesihatan pada situasi berikut. Minum air sejuk ketika merasa panas. Sehingga menyebabkan radang pada dinding, lambung atau perut dan juga tenggorokan. Minum air sejuk ketika merasa panas. Panas ni, panas. Pom kita minum air sejuk. Hati-hati dia bukan tak boleh minum air sejuk ni. Minum sejuk ni boleh. Cumanya jangan ketika panas tu minum terus. Boleh?
Minum air suam dulu ke apa ke, let dulu apa semua kan. Gitu. Pada lanjut usia tidak banyak merasa haus meskipun tubuh mereka memerlukan air. Sinilah perlunya perhatian terhadap air sejuk, air sejak usia muda lagi agar sentiasa ingat ketika pada masa tua nanti. Macam contohnya, saya ni umur 30-an. Saya belajar herba ni. Belajar herba ni 30-an. Saya ubah semua-semua. Airnya apa-apa semua. Alhamdulillah. Dengan mengubah itu, Allah Ta'ala mengubah keadaan saya. Dan Alhamdulillah maknanya kesihatan okey apa semua. Alhamdulillah saya tak ada darah tinggi, saya kencing manis tak ada. Tapi kadang-kadang dia naik juga sekali-sekala. Kita tengok, penting ada BP test. Semua ada BP test tak ni? Saya nak tanya semua ada. Ada wajib ada perawat kena ada. Kemudiannya test gula tu ada tak? Test gula tu kena ada. Kena ada. Kalau jadi perawat kena wujud tu. Yang Tak ada penting lagi. beli jangan tak beli. Okay. Yang penting ialah apa? Cek sentiasa kita ni darah kita dan juga gula kita. Boleh? Jangan duk cek orang je. Ni sekarang beli tu cek orang yang parahnya tu. Cek diri kita. Kalau rasa tuan-tuan, darah aku naik lah. Tengok makan herba-herba apa semua buat sesuatu. Macam saya kalau tengok, saya kenapa saya pening Kenapa saya pening? Saya cek darah tinggi. Kan? Darah kita naik sebab apa? Kadang saya kerja tak rehat. Maka saya akan ambil masa untuk rehat. Kalau saya tengah buat kerja-kerja kebun ke, saya akan stop. Hati-hati bila keadaan begitu, stop kerja-kerja berat. Kemudian cari obat herba-herba yang boleh meredakan kepanasan tu. Kalau misal kata perlu dibekam. Lama tak bekam. Malam tadi saya dapat satu kes. Saya ziarah kawan. Saya ziarah di batang kaki. Tiba-tiba isteri dia kata, "Bang, mak kena stroke," dia kata. Jom pergi tengok je. Betul lah rumah dia dekat. Saya pergi tengok. Memang dah lemah dah. Tangan kiri dia dah macam tua, dah lembik dah. Tanya, cakap apa semua dia tak cakap dah. Kenal pun tak kenal lah. Saya kata, saya guna cara saya, dah telefon ambulans. Dah kata. Okay, saya guna cara saya dan tolong saya. Boleh kata. Saya buang semua darah-darah yang ada di ujung tangan. Ni, saya titik, kemudian saya tekan. Dalam 10 titik. Titik, tekan. Jari-jari ni boleh buat. Kemudian suruh anak dia buat kat telinga. Biar dia buat mak dia kan. Tuan-tuan, daripada dia tak kenal, Alhamdulillah sebelum ambulans datang, dia kenal. Daripada tak boleh angkat tangan kiri dia, dia boleh angkat. Daripada tadi dia tertidur, dia pun semua, ambulans datang, dia boleh duduk. Daripada heret mulut dia, dengan izin Allah, pum, stay balik. Itu dia. Masya Allah. Tu, tengok ramai tengok tu. Masya Allah. Rezeki kita. Jadi, itu di antara pentingnya kan ilmu-ilmu kita ni. Bila terdesak ke untuk diri kita, kena beritahu. Pesan pada anak-anak. Kalau berlaku stroke ke apa semua, kan, buang darah hujung-hujung jari. Ni kalau cari doktor ni, doktor menapi ke ni? Doktor tak percaya benda ni semua. Kan? Tapi saya pengalaman hidup 2 kali dah. Pengalaman hidup depan-depan, dengan izin Allah, kawan saya tertarik macam ni, ditarik. Mata dia gitu. Tanya tak akak semua, ambulans datang. Saya lewat sikit, ambulans datang. Kemudian dibawa ke hospital, saya beritahu anak saudara dia, kau pergi ke hospital, kau buat begini. Alhamdulillah, ditutup, semua dibuat. Hospital kadang-kadang ditinggalkan macam tu je. Orang suruh tinggal macam tu je. Lainlah kalau ada anak jadi doktor, cepat-cepat dia datang. Kalau tak berjam-jam kadang-kadang. Orang dah pecah dulu urat baru dia datang. Tu saya beritahu. Buat.
Ya. Hmm. Itulah. Dia tak buat apa. Itu sebab pentingnya kita ni, kalau nak lawan pun dia orang doktor kan. Tapi bila berlaku depan-depan kita, kalau berlaku terus buat. InsyaAllah dia akan ada kesan. Ni pengalaman-pengalaman saya lah nak. Mula tu saya dengan guru saya tak sebut. Sebagai sepeda cerita dulu kan. Sampai jam kan, jam. Datang ambulans tu jam, balik pun nak pergi ke hospital pun jam. Sampai orang yang kena stroke tadi, yang berherot tadi, naik betul balik. Yang sini ada lemah, ada betul balik semua. Sampai dia di bilik kecemasan, dia turun sendiri daripada katil tu, dia berjalan. Dia masuk dalam bilik kecemasan. Dah lama je kan, jam tu. Tapi alhamdulillah, itu di antara apalah kan, tengok rezeki dia orang lah kan. Terima kasih Ustaz. Itu ilmu kan, kita kongsi-kongsi lah. Ustaz, benda Ustaz nak tanya Ustaz. Hmm. Ustaz cakap tadi dekat semua hujung jari kan. Hmm. Kita tap tu, maksudnya kita lukakan tu, kita cucuk tu satu je ke atau 2, 3 untuk satu jari tu Ustaz? Ikutlah asalkan boleh keluarkan darah. Oh, faham. Jadi ayah saya macam tu juga. Saya ceritakan ayah saya kan, dia dah menarik. Dia tak boleh nak baca dah, tak boleh nak import dah. Kan? Sebab adik saya alhamdulillah kebetulan ada. Buang semua darah-darah hujung jari ni, bekam dekat akhdain dia. Kemudian bekam akhdain, bekam di kahil saya kata. Kemudian saya balik daripada Pahang tu, saya singgah kejap, saya bekam lagi di kepala. Saya ambil titik di kepala dia, kan, dengan titik di belakang dia kan. Untuk apa? Itu sebabnya sekarang kan, ni saya syorkan cuba kempen bekam ni kan, bukan untuk rawatan tetapi untuk prevention. Boleh? Lebihkan prevention daripada merawat. Merawat ni sekarang orang nak natijah. Memanglah natijah dia bagus apa semua, okey. Cumanya kadang-kadang kalau yang kronik tu lambat sikit lah. Tapi kalau prevention ni, kita kempen orang sebelum kena. Saya buat kempen sekarang ni. Siapa yang dah cucuk tu, ada darah tinggi, ada kencing manis, ada kolesterol, pergi bekam tu. 3 bulan, 4 bulan sekali bekam tu. Kalau nak jaga kesihatan lah tu. Tak kisahlah makan obat Ustaz. Betul makan obat, tak apa. Makanlah nak makan ubat. Tapi bekam tu kena buat. Sebab kita nak berlawan dengan dia pun, obat tu bukan obat pada darah tinggi macam ni tu pun, dia takkan percayanya. Walhal doktor sendiri pun dah beritahu kan. Tapi yang ni kan, pesan betul-betul pada keluarga. Anak-anak kita ke, mak ayah kita ke, siapa-siapa apa semua, berlaku begitu, buat terus. InsyaAllah dia akan ada perubahan lah di pihak kita. Boleh Okey. Kemudian seterusnya, minum air sejuk ketika makan mempengaruhi proses penghadaman dan menghalang kerja lambung. Okay. Minum air sejuk ketika makan. Itu sebab dalam Islam kan, kita makruh ketika makan itu kita minum air. Elak kan tuan-tuan? Nak minum air, minum sebelum makan. Lepas tu makan, mamnu' ataupun larang ataupun tahan diri daripada minum air. Melainkan tercekik. Tercekik lain cerita. Minumlah kan, sekadarnya. Okey. Tapi kalau misalkan tengah makan minum, itu bahaya. Dia akan merosakkan sistem perut, penghadaman. Bagi mereka yang mengalami masalah kegemukan dan banyak minum air, makanan yang masuk dalam tubuh justru akan berubah menjadi lapisan lemak, di mana seharusnya makanan tersebut harus dibakar dan dijadikan sebagai tambahan bagi tenaga dan kekuatan tubuh. Itu sebab kalau kita nak makan ni kena banyak bekerja, banyak bergerak. Itu sebab kalau orang obes ni, kalau jenis-jenis yang sikit-sikit kayangan ke apa ke semua kan, dia tak malah bergerak ni habis. Makanan yang masuk tu dia akan jadi lemak. Tapi kalau tengok orang Korea, orang yang kerja, orang Indon ke apa semua yang kerja-kerja dengan Korea, makan banyak. Sebab apa? Dia jadi tenaga. Itu bezanya jadi maknanya kena nilah. Alert lah. Okey. Bagaimana air menghilangkan racun dalam tubuh?
Air juga memiliki fungsi utama yang lain, iaitu membersihkan tubuh dari zat-zat yang tidak diperlukan. Tubuh harus membuang racun-racun yang mengendap di dalamnya melalui air. Namun hal demikian bukan berarti bahawa kita terus memenuhi tubuh dengan air yang lebih daripada keperluan. Pemahaman sebegini akan mendatangkan bahaya kerana air yang berlebihan akan membuat plasma darah mengembang dan menjauhkan jarak antara sel-sel dan rongga-rongga serta membuat fungsi keduanya menjadi lambat. Disebut di sini, tubuh harus membuang racun-racun yang mengendap yang mengendap di dalamnya melalui air. Itu sebab air penting untuk kita nak buang racun, buang benda-benda yang tak diperlukan tubuh. Itu sebab pentingnya maknanya kita tu untuk bantu buah pinggang kita tu untuk ni. Sebab kalau mula-mula minum air tu biasanya akan kencing-kencing lah. Dan orang tak suka benda ni. Kenapa tak minum air banyak? Tak minum air ni, kencing-kencing Ustaz kata. Payah kata. Payah tu yang dipikirkan. Kan? Itu masalah lah tu. Okey. Jadi air ni bila kita minum, rezeki banyak dia akan membantu untuk membuang benda-benda yang tak elok. Itu sebabnya kalau orang gaut sebenarnya di antaranya banyak minum air. Dia kurang minum air tu yang kadang-kadang buah pinggang kita tak mampu nak bekerja tu. Okey. Kemudian meskipun jarang kita jumpai terjadinya keracunan disebabkan oleh sikap berlebihan dalam minum air, kecuali bagi penderita penyakit yang sedang menjalani pembedahan besar. Okay. Maksudnya apa? Kalau pembedahan tu sebab bila orang bedah, dia akan puasa kan? Dia akan puasakan orang tu kan? Sebab penting ni kan? Maknanya kita ni nak menghilangkan racun dalam tubuh ni, dia ada dua cara. Makan dan juga luaran. Luaran tu yang mandi. Makan ni kan? Ni contohnya kan? Siapa yang ada masalah, contohnya jangkitan kuman di dalam darah ataupun di kencing. Herba apa yang bagus? Ini contoh Antara herba yang bagus ialah pegaga. Pegaga kan, dia ada bahan ataupun zat yang boleh menetralkan dan boleh membersihkan darah, salur darah dan juga kencing. Tu kena itulah. Kalau berlaku contohnya di antaranya pegaga juga bagus untuk luka. Kalau orang ada masalah luka dalam perut ke apa semua, banyakkan minum air pegaga. Kalau ada kencing tak apa, kencing buang je sebab tu dia proses dia. Dan dia di antara herba yang bagus untuk untuk menetralkan kuman dalam darah. Ustaz, saya ada satu customer ni dia kerap jadi bisul, orang kencing manis. Dan asal bisul je datang kat saya untuk bekam lah. Lepas tu saya ada bagi resepi dekat dia menggunakan air pegaga. Dia cakap bila dia buat air pegaga tu, tapi saya rasa dia tak buat air pegaga sahaja, dia campur dengan apple hijau rasanya. Kemudian dia kata bila dia buat tu, dia kata dia minum, perut dia kembung, dia cakap. Perut dia kembung, lepas tu batuk teruk, dia cakap. Jadi dia cakap tak boleh lah pegaga, dia kata macam tu dengan saya. Kenapa tu Ustaz? Dia ada darah tinggi ke tak? Darah tinggi pun ada. Darah tinggi ada, kencing manis ada. Pegaga tu jangan bagi campur apa-apa melainkan madu. Oh begitu. Madu. Kita ambil barakah daripada Quran tu madu. Satu. Pegaga ni, di antara pegaga dia, herba-herba kita yang hebat di antaranya pegaga lah sebenarnya. Pegaga, tongkat ali, kacip Fatimah tu orang lelaki, orang perempuan. Kemudian moringa. Tu di antara herba-herba kita yang hebat tu. Mengkudu. Tu herba-herba tempatan yang hebat tu dia sebenarnya. Sebabnya kalau misalnya kata pegaga ni, bila kita minum contohnya kan, jadi macam tu, kalau dicampur lain memang jam. So dicampur madu je. Sekarang ni, kita nak rawat penyakit dia tu. Kan? Maknanya nak detox dia tu. Dia sebenarnya kalau dalam herba ni, dia ada beberapa kaedah detox. Kan? Organ-organ tertentu, organ besar. Detox jantung, detox di buah pinggang.
detox apa dia paru-paru, detox dia ada teknik-teknik dia. Contohnya gitu kan. Jangan bagi dia campur dengan ubat apa-apa. Sebab kalau berlaku apa-apa, nanti dia akan salahkan kita. Bertegas dengan itu. Kalau tuan campur, saya tak akan ambil tahu. Gitu. Saya tak akan apa. Sebab dia merawat dengan kita. Kan? Kita nak ni juga, kita nak ilmu dan juga kesan juga kan. Bila kita apa semua tu macam mana? Buat tak seperti saya buat. Minum 2 kali sehari ke? Minum! Dia kata. Tapi ada juga yang tak minum. Tanya, berapa kali tak minum? Kalau bisa kata-kata, saya minum Ustaz. Tapi ada juga kadang-kadang tak minum. Kadang-kadang tu dia bertanya. Biasanya dia minum dia tu kadang seminggu sekali, seminggu 2 kali je tu. Kadang-kadang tu yang lebih. Dia dah tutup kan. Itu ada masalah tu. Sebab kadang-kadang rawatan ni bila kita syorkan satu, begini. Dia tak ikut. Jangan makan selepas daripada isyak kan. Saya minta sangat dalam rawatan ni. Lepas rawatan tu pulanglah pada tuan. Kata. Tak, dia tak ikut. Lepas tu salahkan kita. Tak apa-apa Ustaz tu apa semua tu kata. Padahal dia yang tak ikut. Sebab kita bila kita belajar kan, bila kita belajar, benda-benda ni semua beri kesan. Udara bagi kesan, apa bagi kesan, kehidupan bagi kesan, air, dia mandi ke apa ke, semua bagi kesan. Itu sebab saya pernah tanya dulu kan. Memberi kesan tak air kalau orang mandi pada tengah malam pada paru-paru dia? Ingat lagi tak? Kalau dia imuniti sejuk, imuniti rendah. Lagi kesan. Ketika itu. Kan? Itu kena. Benda-benda macam tu yang kadang-kadang bila dia tak alert kan. Kita pun kadang-kadang terlepas pandang. Tu sebab penting ni kita tulis-tulis benda dekat dia punya kad tu. Kan? Lepas tu dia datang balik, tanya balik. Kadang-kadang dia jam kat situ, dia fail kat situ. Dia datang bekam apa semua, okey. Masalah ni berpantangan ni dia jam situ. Dia berpantang juga, pantang jumpa. Pantang lalu. Memuju lalu melintang patah, habis semua belasah. Okey kan? Pasal mandi ni ke Ustaz, ikut pengalaman mak saya lah, arwah mak. Dia masa dia bekerja dulu, dia ada kencing manis darah tinggi. Asal dia balik, dia orang kerja shift, asal dia balik kerja shift tu, sampai kat rumah tu lepas maghrib. Bila lepas maghrib tu kan dah panas, berlengas kan. Jadi dia mandi, kerap dia amalkan macam tu. Jadi lepas daripada tu, lebih kurang dalam 2-3 bulan lepas tu, dia dapat paru-paru berair. Betul ke disebabkan kerana dia selalu mandi lepas maghrib tu Ustaz? Tu cerita tadi. Dia bukan masalah mandi lepas maghrib, dia apa tak. Dia ketika dia mandi tu keadaan tubuh dia macam mana. Kalau imuniti dia tengah rendah, kan, tengah down, kan, hati-hati dalam bab mandi lepas waktu malam. Dia boleh jadi paru-paru berair tu. Tapi bukan sebabnya mandi pada malam hari, gitu tak. Ada juga orang mandi malam hari tapi tak ada masalah apa-apa. Betul kan? Sebab masalah dia mandi tu ketika keadaan dia dah letih, mungkin dia stres. Kita faham bila stres, imuniti kita akan terkesan juga. Dia down apa semua, dia mandi. Kan? Yang itu yang kadang-kadang dia menjadi sebab kepada benda tu semua. Itu sebabnya kadang-kadang dalam keadaan stres, balik kerja kan stres. Biasa-biasanya kan. Setengah-setengah orang ni kadang-kadang dia stres dengan kerja dia. Tapi tak tahulah mak puan tu macam mana. Tapi saya nak beritahu bila keadaan begitu berlaku, imuniti pun dia akan down. Orang stres-stres ni imuniti down puan. Itu sebabnya bila dia mandi juga, kan. Yang itu yang kadang-kadang dia jadi begitu tu. Sebab kat rumah ni adik saya, dia masalah thyroid. Jadi bila masalah tu, orang masalah thyroid dan kencing manis ni, dia kadang-kadang panas pada waktu malam Ustaz. Ya, betul. Waktu malam tu kadang-kadang tu kita tengok dia kerap sangat bangun mandi. Jadi saya cakap kata, bila dia thyroid dia tengah hyper, of course badan dia memang panas kan. Jadi dia terus bangun mandi. Jadi kiranya tak elok lah tu Ustaz macam tu Ustaz ya. Ya, kurang elok macam tu. Sepatutnya, bagusnya cari herba-herba yang sifatnya sejuk bagi dia minum. Faham.
Satu. Kemudiannya urut kaki itu sentiasa. Selalu. Boleh hari-hari urut kaki. Dia urut di kawasan thyroid, parathyroid, kemudian sistem-sistem kelenjar bahagian atas, pituitary juga sebagainya tu untuk maknanya sistem kita rawat balik thyroid dia. Okey, faham Ustaz. Gitu. Satu lagi Ustaz. Dulu saya ada masalah dengan thyroid. Kemudian tu saya dinasihatkan untuk minum air 3 liter lebih lah. Masa tu berat 90 kilo kan. Jadi 3 liter lebih lah macam tu. Selepas bila saya minum, pergi berurut dengan satu bidan. Kemudian tu bidan cakap dengan saya. Sebab dia tengok saya bawa botol besar kat rumah dia. Orang bidan-bidan ni dia marah kalau misalnya kita ni minum air banyak kan dia. Kata, apa kau ni minum air banyak sangat? Kau gemuk air ni kata. Jadi ni kita cakap kata, saya punya badan perlukan air ni. Tapi sebab dia bidan jadi kita tak nak lah argue dengan dia kan. Jadi dia kata kurangkan sikit. Jangan minum air terlampau banyak. Ni gemuk air kau ni. Saya kurangkanlah kepada dalam 2 liter. Jadi bila dalam 2 liter tu, saya nampak badan saya yang gemuk air tu, dia menurun sikit Ustaz. Tidak terlalu keterlaluan macam dulu tu kita nampak bergelebih kita punya lembik kita punya tubuh tu kan. Bila kurang sikit daripada 2 liter, daging tu nampak mampat. Kalau misalnya terlebih dalam 3 poin lebih tu, walaupun berat badan saya begitu, tapi memang lemau. Lemau badan tu. Macam tu lah. Itu ikut pengalaman saya lah masa saya dapat stage masa tu. Kena tengok jugalah. Mana tu sebab kena ukur badan tu, ukur berat badan apa semua. Kadang-kadang yang itu pun kita kena tengok. Sebab ada setengah orang, air tu memberi kesan kepada dia. Jadi gemuk air. Yang tu. Tapi benda ni saya tengok lah, gemuk air ke apa semua jarang sikit berlaku. Bukan tak berlaku, ada. Yang ni kita kena tengok. Kalau kita contohnya terlebih sangat minum air apa semua, kurangkan. Dia serupa juga macam ni. Dalam tubuh badan kita ni kan ada kapasiti dia. Ada had dia. Hantar makan, hantar minum, hantar obat dan sebagainya. Contoh ada orang, dia makan madu 2 sudu baru dia kesan. Ada setengah orang, setengah sudu dia dah panas lah apa semua. Itu atas sistem orang. Itu sebab di antara benda macam tu Siti kata tadi kan. Memang kena macam tu. Kalau tengok maknanya banyak air tu tak boleh apa, maknanya kita dah over dah tu. Mana kurangkan sikit. Kurang sikit, anggar-anggar sedap badan kita, maka kekalkan begitu. Dia macam tu. Dia bergantung kepada keadaan kita. Setiap orang tak sama. Contoh macam saya. Saya setiap bulan saya bekam. Bila saya tak bekam setiap bulan, kadang-kadang badan saya lemah. Kan? Tapi bila bekam, dia segar balik. Mungkin setting saya begitu. Kan? Atau maknanya memang kita ni pembekam. Mungkin bekam orang. Yang kita setting. Aku mesti dibekam setiap bulan. Kan? Kena bekam. Kan? Sebaik free. Bekam sendiri. Kan? Jadi macam tu. Jadi keperluan air itu betul dalam tubuh. Tapi maksudnya Allah Ta'ala sebut khairul umur awsatuha, pertengahan kan. Jadi kita ambil maknanya untuk pertengahan tadi itu yang seeloknya. 38 mm tadi untuk 1 kg. Kalau takdirnya tak sesuai dengan itu, kalau perlu kurangkan. Kalau perlu dilebihkan. Itu maknanya bergantung kepada ilmu kita lah. Bagi saya, lakukan pada tubuh itu yang terbaik dulu sebelum kita apa ke orang. Okey. Sikit lagi air sebelum ni kena ni juga tak masuk lagi buat mandian ni. Masa dah ni dah pukul 4, macam mana cerita? Nak tangguh dulu ke nak apa kau? Kan? Ambil satu masa malam ke bila? Untuk kita ni sikit mungkin kita boleh sambung. Oh ya ke? Exam apa? Exam siang. Kalau kita minggu exam sana sih. Oh, sana sih exam. Okay. Bila kita nak ni? Nak sambung?
Jumaat malam. Boleh. Jumaat malam tapi Jumaat malam tu dalam pukul berapa ya? Isyak pukul sini pukul 9 lebih lah pukul 9 lebih 9 suku kan 9:30 lah Sebab kan dah awal kan. Sebab saya mengajar tu maghrib isyak saya mengajar di Rembau. Jadi dalam sekitar tu lah pukul 9. Sambung sikit berkaitan dengan yang ni kita masuk. Yang ni kelebihan air sebenarnya. Yang selalu belah air. Tapi belah bawah ni kan berkaitan dengan mandian lah. Mandian tu nanti saya bagi dia punya konsep dia. Konsep mandian. Jadi bila jumpa apa-apa nak mandi dengan apa-apa, cuba calculate dengan konsep tersebut. Boleh Okay, sampai situ saja. InsyaAllah air adalah obat bagi penyakit kulit kan. Dan ini kita selepas ini insyaAllah kita sambung pada malam esok lah. Boleh. Setuju tak tu? Setuju tak semua? Kalau tak setuju tak apa, korang peksa Ustaz, time peksa Ustaz, malah setuju lah. Saya okey je. Boleh. Boleh. Semua tengah kerja. Cik bagi respon sikit-sikit jom. Boleh Ustaz, malam okey insya-Allah. Boleh Okey. InsyaAllah. Mudah-mudahan bermanfaat kan. Dan malam esok dalam pukul 9:30 lah. Nanti tak 9:30. Okay, insyaAllah. Wallah ta'ala alam. Ada pertanyaan lagi tak? Tak ada Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu berkat kita insya-Allah. Berkaitan dengan siapa cadangan kita nak buat presentation di bagian GM saja. Nanti saya tanya Ustaz Nasir lah. Okay. Ustaz Nasir tak Okey insya-Allah kan. Lepas itu praktikal besok. Kalau perjumpaan besok nak buat apa tu? Okay. Diana, Ustaz punya kelas fizikal berapa hari bulan? Ya. Ustaz, saya 14-15 saya tak dapat attend sebab 15 tu tahlil mak yang ke-40 buat kenduri kat rumah ni. Jadi saya nak sulung ayah saya nak saya adalah. Jadinya saya tak dapat hadir, nanti saya bagi surat. Apa hal ni berurusan dengan kolej saya? Ya, saya berurusan kolej dan kena maklumkan pada lecturer juga. Ni saya maklumkan pada Ustaz. Baik, insya-Allah. Berapa bulan itu? 14? 14-15. 14. Hari apa tu 14-15 November ni. Pesan nasi sekali tu. Baik. InsyaAllah khair. Mudah-mudahan. Nanti saya tengoklah. Apa-apa hal nanti ada request nanti saya tengok balik. Saya bincang Ustaz Nasir dulu apa benda apa. Boleh Okey. Baik. Okay, insyaAllah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah surah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama. Ustaz.